Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa TRA Stream. Saya ucap dah ribuan terima kasih, lebih ribu orang yang memberi respon apabila saya memuat naik posting yang saya akan kembali mencuci. Saya ucap terima kasih kerana tak sangka sebab page ni dulu di banner di bawah peminat-peminat auditorial, buku dan juga isu semasa. Tapi pada masa yang sama saya fikir kata bagi membolehkan ia berkembang secara struktur ekonomi dan membolehkan saya meluaskan lagi wilayah jangkauan perniagaan saya. Dan kemudian saya ingin bekerja dengan seisi keluarga saya bagi mengisi di mana saya sibuk bekerja. Saya fikir kata hujung-hujung hidup ni sambil melakukan sesuatu sebagai wartawan streaman, saya juga dapat melakukan sesuatu bersama dengan keluarga. Dan insya-Allah lah saya cuba membantu juga orang lain yang memerlukan platform perniagaan untuk berniaga, kerana untuk pengetahuan sadar Ilham juga mengeluarkan jenamanya sendiri, tetapi jenamanya lebih kepada kebajikan kerana kami bekerjasama dengan kumpulan transgender yang ingin meninggalkan kehidupan gelap. Jadi saya modalkan kepada mereka untuk menghasilkan produk bilik air, produk mandi apa semua. Jadi saya tengok banyak benda yang saya collaborate. Saya fikir kalau saya tak ada satu platform jualan yang strong, agak merugikan kerana saya ada peluang untuk membantu lebih ramai orang dan saya ada peluang untuk mengukuhkan peranan TRA Stream dalam perniagaan, terutama mendapat dana bagi membolehkan saya lebih mandiri dalam melaksanakan projek-projek kebajikan. Saya fikir perniagaan adalah langkah yang terbaik. Dan saya juga menghargai 2-3 orang rakan yang berada di Bangkok yang daripada awal Mei bagi tahu kata kalaulah saya berminat untuk melaksanakan platform streaman pakaian, mereka mempunyai akses terhadap barang-barang brand new, NOS dan juga terpakai, yang mana dulu saya ada pengalaman menjualnya. Dan saya juga begitu persuasif dan begitu passionate untuk memasarkan jenama tempatan, kerana saya lihat ramai kawan-kawan mengeluarkan jenama tempatan tetapi tidak mempunyai pelobi stream untuk memperkenalkan produk mereka, sesama barangan jeans, kulit, fashion dan segala macam. Jadi saya rasa saya enjoy, saya suka jadi jual tuan-tuan, kerana selain daripada stream di mana kita berdiskusi mengenai isu semasa lah, ataupun saya menyampaikan auditorial mengenai isu semasa, tapi saya rasa momen yang saya sangat enjoy adalah momen berniaga, menjual barang. Mungkin kerana itulah yang saya lakukan ketika berusia 14 dan 15 tahun di Pekan Rabu. Jadi bila kita dapat melakukan kembali dia pada hari tua, dia mengingatkan kita di mana kita bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok number dulu sekarang. Saya rasa okeynya sebab saya menggunakan mic baru ni. Mic ni saya tengok dipakai oleh YouTubers dan juga content creator Indonesia dan juga tempatan. Bila saya semak harga dia mampulah keuntungan jual buku ni. Mic ni kebetulan tengah sale, jadi saya belilah 800 lebih dengan tahu jaminan audionya kerana dia digunakan secara meluas oleh content creators ataupun pembikin kandungan YouTube dan juga terutama YouTube lah di Indonesia dan di Kelantan. Ilham, saya tunggu angka sebab isu malam ni agak serius dan berat. Perkara baru yang dianalisis hari ni saya ready nak kemukakan kepada tuan-tuan. Kita ada berapa orang sekarang, Ilham? 400? Belum? 357. Masih rendah tapi okey lah saya discuss dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kena tahu akan berubah perlahan-lahan. Dan ini telah dibincang oleh banyak benda. Cuma apabila Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan ucapan ini sebahagian daripada 30 perkara yang dia sentuh dalam ucapan kemerdekaan Singapura, saya fikir di kalangan negara-negara membangunlah, saya fikir Singapura antara paling
Dan saya fikir adalah penting untuk kita semua tahu, kerana kita mungkin sedang memikirkan dunia akan kembali seperti yang sebelum. Tetapi kalau mengikut kajian data dan kata Lee Hsien Loong, seorang Perdana Menteri yang mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam pentadbiran di Singapura, lebih 20 tahun beliau menjadi Perdana Menteri menggantikan ayahnya. Beliau dianggap sebagai Perdana Menteri yang dinamik, less political. Seorang Perdana Menteri yang boleh meredakan banyak ketegangan Malaysia dan Singapura. Seorang yang dilihat mempunyai pendidikan tentera. Seorang yang strategis, intelligent. Tetapi pada waktu yang sama beliau juga sangat terbuka di dalam pandangan-pandangan beliau bersangkutan dengan ekonomi, politik dan juga perhubungan antarabangsa. Macam ni tuan-tuan. Banyak kita mula berfikir dengan mengatakan kita sedang melalui fasa pasca Covid ataupun pasca pra-endemik, ataupun sebahagian dunia telah mengisytiharkannya sebagai endemik. Berarti kita fikir dunia akan kembali seperti sedia kala apabila untuk gugatan yang pandemik, termasuk rantaian perniagaan, produktiviti, krisis kewangan kerana sektor kesihatan, penutupan dan juga pengawalan ketat di sempadan, keterhadan penggembaraan manusia menyebabkan industri pelancongan seluruh dunia hampir 100%. Kita fikir bahawa kita kembali perlahan-lahan menuju kepada kehidupan sebelum Januari 2020, di mana itulah bermula frasa di mana yang seluruh dunia dengan teruk apabila banyak negara mula menutup sempadan, apabila kes COVID-19 yang merebak dari Wuhan di China dan merebak ke seluruh dunia. Jadi ramai kita ada kaedah berfikir apabila pandemik berakhir, kita berpatah balik bangun. Tentulah sektor pelancongan di Malaysia sahaja bernilai 110 bilion ringgit. Bagi tahun kewangan 2021 yang kita hendak, tahun 2022 dah tentulah kita meletakkannya lebih rendah. Dan kita gagal memiliki walaupun 10% pendapatan. Hingga sekarang pun tuan-tuan, sektor yang paling berisiko adalah laporan pelancongan dibuat dengan harapan COVID telah berakhir dan orang akan mula melancong. Timbul pula masalah bila orang berfikir dengan baik kerana COVID telah pun berakhir, berarti advice lah yang berada dalam sektor pelancongan, sama ada tuan-tuan pekerja hotel, tuan-tuan pekerja agensi pelancongan, tuan-tuan memiliki inap desa, tuan-tuan, barulah kita sedar ke sepenuhnya ekonomi kerana iaitu inflasi. Tukar pakai mic lama. Pakai mic. Okey. Ayah on. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan mula berfikir bahawa ekonomi akan berkembang kerana sektor pelancongan dan juga persempadanan akan dibuka, segala rantaian ekonomi akan pulih seperti sedia kala dengan mengambil kira COVID adalah penghalang. Tapi sebenarnya dalam tempoh 2 tahun COVID berlaku, telah muncul beberapa indikasi baru yang kalaupun COVID pulih, indikasi yang menjejaskan pergerakan dunia ini akan kekal. Ini antara indikasi yang kita akan bincangkan. Yang mana saudara pun tahu bahawa selepas saja kita mengalami kejutan banjir di Amerika yang dikaitkan juga dengan peningkatan perubahan suhu global. Saya dah cerita pada saudara bagaimana Itali mengalami musim yang terpanas dalam tempoh 80 tahun.
pada minggu lalu, di mana kalaulah pada 80 tahun dulu, kadar pertumbuhan kenaikan suhu di Itali hanyalah sekitar 1.24 darjah Celsius. Tetapi kali ini Itali mencapai 2.4 darjah Celsius. Itu satu kenaikan 1 darjah dalam tempoh 80 tahun berbanding dalam amalan perubahan suhu biasa. Suhu dunia biasanya berubah 1 darjah Celsius bagi tempoh 200 tahun. Untuk ingatan pada tuan-tuan, bahawa ancaman yang paling besar dengan hari ini banjir besar yang melanda Korea. Korea Selatan dilanda banjir besar, kita belum dapat melihat impak ekonominya. Apakah ekonominya terjejas teruk? Apakah zon industri yang menyumbang begitu banyak hasil pengeluaran industri di Korea terjejas ataupun tidak? Belum ada data yang melaporkannya. Cuma banjir ini telah menyebabkan 9 orang terkorban pada 24 jam yang pertama. Untuk pengetahuan tuan-tuan, suhu adalah sesuatu yang di luar daripada kawalan. Seperti juga wabak tak boleh kawal, suhu tak boleh kawal. Ini yang Hsien Loong menyebut bahawa rakyat Singapura harus berhenti daripada berharap Singapura dan juga dunia berada dalam keadaan tenang dan kita boleh hidup semula dengan keadaan ekonomi yang okey. Kata Hsien Loong, struggle ataupun cabaran akan datang silih berganti dan kita perlu bersedia untuk menangani satu demi satu cabaran yang memungkinkan tiada lagi fasa yang kita boleh sebut sebagai enjoying. Fasa di mana kita fikir bahawa poket kita penuh, kerja kita berjalan seperti biasa, apa yang kita lakukan akan kekal sebagai rutin. Perubahan-perubahan baru ini akan memusnahkan rutin di mana kita hampir tidak lagi memiliki rutin yang selesa apabila kita bercakap tentang kerjaya, ekonomi dan kehidupan harian. Jadi 3 ancaman yang saya nak beritahu pada saudara. Pertama adalah ancaman perubahan cuaca, yang mana ini akan menjadi ancaman yang terbesar, termasuk boleh mencetuskan kebuluran global. Ini adalah satu daripada benda yang kita kena ambil pengetahuan. Yang kedua, peperangan. Berarti akan timbul banyak ancaman baru apabila manusia mula tertekan dalam proses menguasai pasaran makanan. Manusia mula membentuk blok-blok makanan yang tersendiri. Berarti apabila krisis makanan berlaku, salah satu daripada indikasi perhubungan antara bangsa, pakatan akan dibuat berasaskan blok makanan. Berarti sesiapa sahaja yang ingin menjadi sekutu sesuatu blok, mereka akan bersekutu sesama mereka bagi mengendalikan prospek makanan. Dan yang ketiga adalah konflik mengenai sumber tenaga. Di mana apabila berlaku juga krisis perang di antara Rusia dan Ukraine, dan kemudian dunia dapat melihat krisis ini bukanlah sahaja pencetus ataupun krisis ini bukanlah penanda aras asal, tetapi dia akan menjadi penanda aras kekal, di mana akan berlaku perebutan sumber tenaga di seluruh dunia, menjadikan akhirnya kos harga barangan meningkat tinggi. Kerana sumber utama tenaga berasal daripada minyak dan arang batu. Rusia telah menjadi sebuah negara yang hampir pasti akan menggunakan Rusia telah menjadi sebuah negara yang hampir pasti terjejas dari segi ekspor minyaknya. Dan kebergantungan minyak pada pasaran dunia kini berubah apabila Rusia salah satu negara pengeluar besar tidak lagi boleh mengekspor minyak kerana sanction. Dan yang kedua, keberadaan Rusia di Ukraine akan kekal lama dan tak mungkinlah selesai dalam jangka pendek kerana tiada tanda-tanda penyelesaian peperangan. Ini menjadikan Ukraine pengeluar arang batu yang besar juga di dunia akan tidak dapat mengekspor arang batu. Berarti apabila krisis alam sekitar, yang sudah pastilah ancaman yang paling besar adalah terhadap pertanian. Dan ancaman yang paling kedua terbesar adalah ancaman ke atas zon industri. Sekiranya banjir-banjir besar terus memusnahkan kawasan industri di negara-negara penting. Yang ketiga, itu cuaca. Yang kedua, saya bercakap pula tentang saudara, tentang krisis makanan. Di mana akan wujud kecenderungan negara-negara tertentu selepas ini mula membentuk blok ataupun kita panggil pakatan kesamaan atau pakatan dari segi strategi politik untuk menentukan siapa yang akan menguasai makanan dan siapa yang akan tercicir makanan. Dan yang ketiga dah tentulah perang dan juga sumber tenaga, iaitu minyak. Dalam perbincangan yang banyak diperkatakan dan topik ni adalah baru, saya tak gemar nak suruh saudara kata saya sedang bercakap tajuk riset. Saya tak mahu kita bercakap tentang New World Order sebab ramai orang yang nanti, saya kadang-kadang kecewa bila saya run ni. Saya beritahu tuan-tuan semua, dia bukanlah soal kepandaian. Tapi jangan bagi komen bodoh. Berarti tuan-tuan hanya tahu satu benda je. Tuan-tuan masuk, ini New World Order. Tuan-tuan bagi tahu ini riset. Nanti tuan-tuan akan kata pula ini agenda. Tak. Kita sedang menganalisis fakta je tuan-tuan. Adalah di luar keupayaan kita untuk berlagak pandai hingga kita boleh buat kesimpulan. Saya tak gemar tentang orang-orang yang jump to the conclusion, masuk dan kemudian bagi komen.
masuk dan bagi komen. Saya kata macam ni, ilmu itu mahal, maka proses mempelajarinya tak pernah berakhir. Bodoh itu percuma. Sepintas lalu saudara boleh menunjukkan kebodohan. Jadi kadang-kadang saya terpaksa ban dan kick orang keluar. Bukan apa tuan-tuan, kerana kebodohan yang memalukan. Sebab tu saya remind tuan-tuan. Cuma petang tadi saya naikkan cerita Wan Kamarudin. Masuk 3-4 orang ustaz duk bercakap pasal Syiah Hizbullah yang langsung tak ada kena-mengena dengan apa yang sedang saya bincangkan dalam posting tu mengenai perjalanan ke Beirut. Jadi orang ni semua saya ban. Petang dan tadi saya naik tentang saya nak meniaga barang bandar. Naiklah pula 2 orang masuk penghasut yang cuba melaga-lagakan saya dengan garasi. Apa saya suruh ban. Saya bagi tahu macam ni tuan-tuan. Dalam hidup kita, kalaupun kita syaitan, jangan isytiharkan kita syaitan. Kerana syaitan pun berjalan dalam keadaan bersembunyi hingga dia tidak diketahui adalah dia syaitan. Berarti adalah memalukan kalau tuan-tuan secara terbuka guna Facebook masuk dengan tujuan melaga-lagakan orang. Kerana syaitan yang tersyaitan pun akan menyembunyikan dirinya sebagai syaitan untuk melaksanakan kerja syaitan. Melainkan syaitan yang bodoh saja memunculkan dirinya dengan wajah yang nyata dan kemudian cuba dan menggambarkan kepada orang, akulah syaitan yang melaga-lagakan manusia. Berhenti dulu. Dan yang kedua, jangan jump to the conclusion. Sebab tu bila saya cerita pada saudara petang ni, dia adalah data-data temuan yang dikaji secara akademik untuk membolehkan tuan-tuan buat persediaan saja. Kalau tuan-tuan nak bersedia menjadi pengikut Imam Mahdi apa semua, tuan-tuan pun dah tahu. Ramai orang dah buat. 300 orang ada di Mekah, 100 orang dapat balik, 100 orang masih sangkut lagi di Mekah kerana menanti hari Ashura, hari jelmaan Imam Mahdi. Tuan-tuan boleh pergi ke banyak page yang lain yang memang berminat dengan apa yang saya sebut adalah jump to conclusion. Cuma page saya bukan page jump to conclusion. Page saya adalah opitoria. Berarti kita memberi pandangan berdasarkan fakta yang kita ada, kita renung. Betul atau tidak bukanlah sesuatu yang mutlak. Yang kita perbincangkan adalah memperkayakan minda kita. Ini bukan periksa dan ini bukanlah majlis di mana saya menyampaikan khutbah Jumaat yang saudara keluar untuk mengamalkannya atas dosa dan pahala. Tak ada, ini adalah opitoria. Jadi semua orang harap maklum sebab ramai dah lama saya stream. Saya masih lagi jumpa dengan pembodoh-pembodoh yang lara. Dah lah bodoh, dia punya lara tu pula menimbulkan kejahilan dan kecuaian serta kemudaratan pada orang lain. Kita ada berapa orang, Ilham? 980 lebih. Saya beritahu pada saudara, dengan 3 tekanan baru yang kita alami ni, iaitu pertama saya beritahu pada saudara, bagaimana kita nak memastikan, macam saya sekarang ni tuan-tuan, bila saya stream dengan tuan-tuan, saya tak akan ambil tuan-tuan ni sebagai orang yang berada dalam kuliah, yang datang untuk berada dalam dewan kuliah. Saya ambil tuan-tuan sebagai orang yang hadir untuk menerima sedikit maklumat yang memandu saudara. Sebab saya sendiri tahu bila saya pergi Melaka, ramai orang beritahu dekat saya, seorang tokek bot yang sekarang dah berjaya kembali memulihkan perniagaan dia dengan bot sewaan memancing. Dia datang peluk saya dekat Melaka, bagi tahu, kata terima kasih banyak bang. Dia peluk saya dekat Johor, terima kasih banyak bang. Dia kata kerana saya follow banyak abang punya tip lah, saya bertahan dan saya selalu ingat takkan ada hari yang berakhir. Saya follow dan saya lihat bagaimana kita nak pacu harapan dan bagaimana kita nak menyesuaikan diri dalam keadaan COVID dulu. Dan dia kata sekarang dia dah berniaga balik, bot dia berjalan dengan baik dan dia ajak saya pergi memancing percuma sebagai tanda terima kasih kerana saya mendokong semangatnya. Sekejap lagi lepas ni saya akan bertemu dengan seorang wanita yang kata dia telah berjaya mengelakkan bunuh diri kerana dia menonton video saya. Jadi malam ni dia nak jumpa saya, nak berbual, nak ucapkan terima kasih. Dia kata pada waktu dia teruk, pada waktu-waktu dia rasa hidup tak bermakna dan dia telah pun 2-3 kali cuba nak bunuh diri, dia kata. Tapi bila dia menganalisis apa yang saya sebut tentang mendepani hidup yang tak akan pernah mudah, barulah dia faham bahawa hidup memang tak pernah mudah. Jadi hari ini saya stream dengan saudara, kita tak akan melalui proses yang mudah dari segi ekonomi. Pertama saya beritahu pada saudara, gangguan cuaca ini adalah benda yang sangat kritikal. Sebab tu saya beritahu pada saudara, Indonesia telah mengeluarkan kenyataan. Ini saya tengok Indonesia, saudara buka balik panen. Dia Indonesia ni dia sebut panen. Tapi saya sebut tuaian. Tuaian di Indonesia bagi semua sektor pertanian untuk tahun 2022 akan merosot 20%. Kerana sebahagian besar daripada wilayah Indonesia terjejas akibat gangguan perubahan suhu, ataupun kita sebut sebagai gangguan El Nino. Indonesia telah mengatakan tuaian mereka akan merosot 20% dalam semua sektor. Berarti sektor makanan di Indonesia telah pun dirumuskan. Campur dia punya padi, campur dia punya jagung, campur dia punya soya apa semua.
tanaman yang berasaskan ruji makanan akan merosot 20% kerana faktor perubahan suhu. Berarti tuan-tuan, kalaulah dulu saya cerita pada tuan-tuan, El Nino yang pertama dikesan di Malaysia pada tahun 52. Kemudian yang paling besar 74 bila kita ada bah merah. Kemudian pada tahun 80-an, 90-an, 2008. Dan kemudian kita ada 2013, 2014. Dan kemudian kita ada 2018 dan 2020. 2018 dan 2021. Di mana 2021 bulan Disember kita kena teruk banjir besar di Kuala Lumpur. Berarti dengan kadar suhu dunia berubah, La Nina yang dulu dianggap 3 dan 7. Waktu pertama kali saya membuat liputan, itu Live Aid for Africa tu, di mana konsert yang saudara lihat kumpulan Queen, saudara lihat Freddie Mercury menyanyi itu tahun 1987 yang dijadikan scene yang paling ikonik dalam filem Bohemian Rhapsody tu. Itu adalah konsert pertama 87 apabila serangan El Nino telah menyebabkan seluruh Afrika hasil tanamannya tak dituai, 0%. Bahagian Afrika 0%. Berarti Afrika mengalami kebuluran tetapi tidak dipedulikan oleh dunia kerana dunia tak begitu mahir untuk menangani apa itu namanya krisis kebuluran akibat hasil tuaian. Dulu perang, bila perang orang hantar makanan. Tapi apabila seluruh kawasan-kawasan pertanian di Afrika musnah kerana cuaca yang sangat panas dan memusnahkan langsung hasil pertanian pada tahun 87, Afrika mengalami gangguan makanan di mana satu dia tak dapat tuai makanan pada tahun 87 dan dia tak dapat menyimpan benih makanan untuk disemai bagi tahun 1988. Pada waktu itu kita belajar tentang El Nino, saya diajar oleh kawan-kawan saya di World Wide Fund and Nature. Dr. Balu Perumal apa semua ni, waktu saya berkawan dengan orang yang menjaga alam sekitar, mereka menggambarkan pada saya gandaannya adalah 3 tahun 7 tahun 3 tahun 7 tahun. Berarti kita kena 87, 90 ada potensi, 94 akan ada. Kalau 94 datang, 97 ada potensi. Lepas tu 2001 akan ada. Tetapi dengan trend yang berlaku dalam tempoh 2 tahun COVID ini juga telah menggambarkan bahawa ia melanda dunia 365 hari sepanjang tahun. Berarti akan ada benua-benua dan juga kawasan yang akan mengalami gangguan suhu yang tidak diduga. Seperti mana saya bagi tahu pada saudara, Itali pada minggu lalu telah mengumumkan mengalami peningkatan cuaca panas yang terpanas dalam tempoh 80 tahun. Iaitu meningkat 2.4 darjah Celsius. Ini meningkat 1 darjah Celsius daripada tahun yang dikaji, iaitu pada tahun 1940, di mana suhunya 1.4 saja. Jadi kata Itali, mendatangkan rujukan dunia, perubahan suhu 1 darjah Celsius akan berlaku 200 tahun. Tetapi Itali meningkat 1 darjah Celsius hanya dalam 80 tahun. Berarti gandaan untuk dunia mengalami gangguan cuaca panas tidak menentu dan ekstrim yang boleh memusnahkan hasil pertanian di seluruh dunia termasuk Eropah. Kerana Eropah berada dalam keadaan panik kerana sekarang adalah musim panas, iaitu musim menuai. Belanda juga melahirkan kebimbangannya. Kalau saudara tengok satu foto, kalau saudara tulislah situ Belanda lepas tu cuaca panas, dia keluar satu gambar di mana sebahagian daripada tanah di Belanda ni telah pun menjadi kering kontang seperti padang pasir. Kawasan itu dulu adalah kawasan pertanian di kawasan pinggir laut. Berarti kawasan itu menjadi kawasan yang pertama berpuluh-puluh kilometer persegi. Beratus-ratus kilometer persegi. Tanahnya mati dan tandus sama sekali. Apabila Itali mengalami cuaca panas, saya balik pada stream saya 3 minggu sudah kepada tuan-tuan mengenai kebakaran hutan di Sepanyol. Di mana Sepanyol mengalami kebakaran hutan yang dahsyat untuk kali pertama dalam tempoh 100 tahun. Hinggalah Perdana Menterinya terpaksa turun dan mengetuai operasi untuk menyelamatkan hutan yang terbakar dan berada di luar kawalan. Kerana kawasan-kawasan hutan yang terbakar di Sepanyol tidak berada dalam garisan konvensional, iaitu di mana bombernya, di mana pengalaman mereka mengendalikan kebakaran, di mana strategik bekalan air untuk memadamkan kebakaran tak pernah dirancang oleh Sepanyol kerana Sepanyol tak pernah menjangkakan kawasan ini akan menjadi kawasan yang teruk dilanda kebakaran hutan. Dan kemudian saya cerita juga pada saudara bagaimana California dilanda banjir kilat ketika begini. Mereka mempunyai, saya bagi tahu pada saudara, Amerika bukan Malaysia.
Amerika dah ada banyak ribut Katrina yang mereka alami segala macam. Mereka melabur dalam teknologi satelit untuk membolehkan mereka mendahului bacaan pergerakan arus di lautan Pasifik, bagi membolehkan mereka menghantar maklumat dengan lebih cepat, bagi menangani masalah. Satu adalah ribut taufan, yang kedua adalah puting beliung. Kerana ini adalah ancaman utama di Amerika, terutama di negeri-negeri pinggir pantai. Tetapi akhirnya hujan lebat dengan 1.24 inci turun dengan mendadak di California. Setelah hujan tu turun dan menyebabkan taman negara yang sedang ribu orang pergi bercuti tu tak sedar, berarti satelit Amerika yang maju pun tak dapat mengesan pergerakan hujan yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, 1.24 inci taburan hujan sepatutnya boleh dibaca oleh satelit second class pun. Dia tak memerlukan satelit first class, second class pun boleh baca. Tapi oleh kerana perubahan suhu dunia telah berlaku dalam keadaan yang sangat complicated, maka akhirnya 1,000 orang terperangkap di taman negara di California. Dan kemudian datang ribut taufan yang di luar daripada musim dia. Yang saya beritahu pada saudara dalam stream saya di Johor Bahru, 300 penerbangan tak boleh terbang. Bermula daripada Washington, pergi ke Denver, pergi ke Minnesota dan sampai ke Mississippi. Ini bandar-bandar yang terjejas teruk apabila ribut melanda Amerika hingga menyebabkan 300 syarikat penerbangan tak dapat membuat penerbangan domestik. Jadi bila saya sebut pada saudara, saya nak ingatkan kita semua bahawa kita tidak sahaja sedang melalui proses pemulihan kerana berakhirnya pandemik. Kita bukan lagi menyesuaikan diri untuk memikirkan bahawa 2017-2018 adalah hidup yang sedang kita nak cari dalam tahun 2022 apabila pandemik berakhir. Kerana pandemik yang berakhir telah membawa wabak-wabak baru yang simptom dan fenomenanya akan dianggap sebagai fenomena sepanjang tahun. Yang saya sebutkan tadi. Satu adalah suhu dan cuaca. Dia tak lagi jadi macam tahun 87 waktu saya rajin nak pergi cari ilmu ni, tuan-tuan. Apa saja World Wide Fund and Nature buat dia punya seminar, apa saja orang yang saya bagi tahu mereka ini adalah pakar, saya akan ikut. Saya kerana nak ilmu daripada Dr. Balu Perumal ketika dia belum lagi dipindahkan ke sektor antarabangsa. Beliau hanyalah seorang doktor pengkaji mengenai alam sekitar di Malaysia ni. Saya masuk hutan dengan dia, berjalan kaki daripada Slim River pergi ke Sungai, hanya kerana saya berusia sekitar 28 tahun dan saya kagum pada seorang anak muda 24 tahun yang sangat prihatin mengenai nasib hutan tropika di Malaysia. Saya ikut dan dia ajar saya hinggalah faham saya apa itu dipanggil fenomena cuaca dunia dan bagaimana dia bimbang binatang yang ada di banjaran Titi Wangsa akan mati perlahan atau pupus perlahan. Dia seorang doktor yang pertama memberitahu kepada saya lalat akan ditemui di Puncak Genting, lalat akan ditemui di Cameron Highland. Pada tahun-tahun tersebut, tuan-tuan, saya anggap kajian ni macam pening ikut Dr. Balu Perumal ni. Tapi dia bagi tahu saya, one day Zainal, kita akan temui lalat dengan banyak di Puncak Genting dan kita mempunyai lalat yang banyak di Cameron Highland. Dan dia kata pada satu hari Zainal, kita tak akan faham kenapa binatang terutamanya tenggiling akan pupus daripada banjaran Titi Wangsa secara perlahan-lahan oleh kerana faktor cuaca. Jadi sekarang, tuan-tuan, apa yang Balu Perumal ajar saya akan berlaku pada setiap 3 tahun dan 7 tahun. Dipanggil angka tu kita panggil 37 kalau kita siapa saja yang belajar tentang krisis La Nina ni, kita akan El Nino ni, kita akan diajar dengan 37. Tapi sekarang dunia menggazetkan bahawa tragedi perubahan suhu dan climate change akan berlaku 365 hari di semua wilayah tanpa boleh lagi disukat. Hinggalah kemahiran dan penemuan sains baru yang memerlukan tempoh masa yang panjang untuk pakar-pakar melihat dan mengkaji semula pergerakan dunia dan pergerakan suhu dan kemudian boleh menganjurkan kepada kita secara dinamik, iaitu mereka boleh menduga secara lebih dinamik. Buat masa sekarang, cuaca menjadi sesuatu yang tak boleh dibaca sekalipun oleh satelit bagi sebuah negara yang maju seperti Amerika. So, pertama saya bagi tahu pada saudara, perubahan suhu, climate change menjadi satu yang sangat luar biasa. Dan hari ini ramai orang memberitahu apabila mereka makin bimbang. Kata mereka apabila berlaku krisis minyak di Eropah dan krisis bekalan tenaga di Eropah, di mana Eropah mula bersedia sekiranya Rusia mengambil langkah jangka panjang untuk memutuskan hubungan ekonomi gas dengan Eropah, bererti sekiranya blok perang ni membentuk blok baru lah. Eropah dia dah ada satu NATO, Eropah dah ada satu, ni Rusia dah ada satu, iaitu kumpulan penyokong-penyokong dia yang dibentuk dalam bentuk yang lebih kecil. NATO dan Kesatuan Eropah lebih besar.
Kalaulah blok ini akan terus terbentuk, kata Eropah, mereka bimbang kerana masyarakat dunia sedang mencari tenaga gantian. Berarti di Eropah, ramai orang sekarang, kerajaan negara telah mengeluarkan wang memberi geran kepada pakar-pakar sains untuk mencari bahan gantian. Yang kata para saintis, bahan gantian yang akan menggantikan benda ni, menggantikan sekarang ni, fosil ni, masih lagi mencetuskan krisis pencemaran yang sangat besar. Sebab tu saya ingatkan pada saudara bahawa satu, kita bukan lagi sahaja mengalami masalah berapa pantas kita boleh tumbuh pasca endemik. COVID-19 tidak menjadi penentu arah selepas ini. Berarti kalau COVID dah habis, COVID selesai pun, kita tak akan boleh mendapat kembali kehidupan yang telah kita hilang. Kerana COVID tidak memusnahkan semuanya. COVID menyerang kita selama 2 tahun. Pada waktu yang sama telah berlaku 2 perkara. Iaitu dalam tempoh 2 tahun, perubahan suhu dunia telah berlaku dengan mendadak. Dan ini menyebabkan kita memerlukan rentak baru untuk memahami. Dan perubahan suhu dunia yang paling ekstrim bukanlah kepada kesihatan manusia. Tetapi perubahan suhu dunia ini mempunyai 2 gangguan. Gangguan yang paling besar terhadap sistem tanaman, di mana suhu mempengaruhi sama ada tanaman makmur atau tanaman tidak makmur. Yang kedua, sekiranya suhu kemarau ataupun sekiranya hujan lebat terus melanda kawasan-kawasan yang mempunyai kawasan industri yang besar, seperti mana kena di Gyeongnam, di Korea Selatan sekarang. Sekiranya hujan lebat dan tumpahan hujan lebat turun di bandar-bandar industri, berarti kalau di Kuala Lumpur dia jatuh di Shah Alam, dia jatuh di PJ. Kalaulah pergi ke Korea, dia kena di Busan. Kalaulah pergi ke Amerika, dia kena di Vegas, dia kena di Texas, dia kena di California. Kalau turun lagi di negara-negara Thailand, di negara Filipina, dia kena di bandar-bandar dan seluruh dunia lah tuan-tuan. Yang kena bandar industri dan bandar tersebut banjir. Berarti industri yang menjadi pembangkit ekonomi dunia akan lumpuh kerana taburan hujan telah menimbulkan banjir yang memusnahkan kebolehupayan industri. Dan ini akan menjunamkan lagi proses pertumbuhan ekonomi dunia. Dan yang ketiga, saya bagi tahu pada saudara, perang dan juga perebutan minyak dan juga makanan. Kita akan lihat daripada sekarang sektor mana yang akan berkembang. Tapi saya fikir saya benar-benar kagum dan saya minta tuan-tuan carilah ucapan sempena 9 Ogos Hari Kebangsaan Singapura 2022, di mana saya fikir ada 30 perenggan saja, ucapan yang tak panjang oleh Perdana Menteri Jeneral Lee Hsien Loong. Saudara baca. Kerana saya bila baca saja Hsien Loong dan kemudian saya baca ulasan-ulasan, kerana ucapan Perdana Menteri Singapura telah diulas oleh banyak ahli ekonomi. Kerana mereka gembira kerana Hsien Loong menjadi ahli politik yang pertama bercakap apa yang disebut sebagai real impact. Ketika ahli-ahli politik dunia yang lain, yang di Amerika, dia sedang bercakaplah tentang buruknya China, buruknya Rusia. Ahli politik di Malaysia, dia sedang bercakap buruknya politik, buruknya orang tu kerana mereka berebut kuasa. Pemain-pemain ekonomi dan mereka yang mengetahui fakta sedang mengalami gangguan siapakah yang akan mempromosi fakta. Dan akhirnya pemain-pemain ekonomi dan ahli-ahli yang mengkaji tentang krisis dunia gembira kerana Hsien Loong telah menggunakan ucapan pada Hari Kebangsaan Singapura untuk membangkitkan satu isu yang besar dan akhirnya dikutip oleh akhbar dan media seluruh dunia dan mula diperbahaskan untuk kesedaran awam. Jadi saya bahaskan juga kepada saudara untuk mengubah minda kita supaya kita sedar dan bersedia seperti mana kata Hsien Loong kepada rakyat Singapura. Berarti tuan-tuan, kalau tuan-tuan fikir pilihan raya ubah kerajaan apa semua pun tuan-tuan kena ingat, gangguan ritma yang datang adalah sesuatu yang tak mungkin dapat kita ubah, iaitu cuaca. Yang kedua, politik antara bangsa yang boleh mencetuskan krisis tenaga di luar daripada keupayaan kita. Dan yang ketiga, yang paling bahaya adalah gangguan tentang terbentuknya blok makanan. Apabila perebutan ke atas makanan menjadi lebih kritikal, negara-negara yang dulunya membelok blok makanan berdasarkan industri, tidak mustahil selepas ini banyak negara akan mula membentuk blok makanan berasaskan kita membina pakatan makanan kita, bagi membolehkan kita sama kita saja hidup dengan bakalan makanan yang ada. Ini antara fasa-fasa baru yang akan mengubah dunia, yang saya fikir saudara mula perlu peka untuk tidak terus percaya bahawa kita sedang melalui proses endemik dan kemudiannya hidup akan pulih seperti sedia kala. Berapa orang kita ada, Ham? Terima kasih banyaklah kepada tuan-tuan yang mendengar. Hujah ni saya akan terus kuliahkan kerana ini adalah data pertama yang saya kumpulkan. Kerana saya pun bukanlah seorang ahli ekonomi yang mahir. Dan saya pun tak gemar untuk menyampaikan ke kuliah ekonomi kerana bila kita bagi kuliah ekonomi, tuan-tuan akan jadi lebih banyak fakta yang mengelirukan. Saya hanya membantu saudara memahami secara asas untuk kita hidup sebagai orang awam. Macam saya ni orang awam, berarti kalaulah saya nak pergi ke, saya sebagai contoh, saya ada sedikit wang.
Dan saya tahu satu perniagaan yang boleh saya beli dengan murah sekarang adalah pergi ke Turki. Saya perlu pergi ke Istanbul bawa sedikit wang. Saya hanya perlu membeli bangunan-bangunan kecil yang boleh saya convert menjadi motel murah. Kerana di Turki orang mula nak menjual aset. Sebab saya tahu ramai rakyat Malaysia di sana telah mengajar saya. Waktu saya pergi Turki, ramai orang ajar saya. Pelajar-pelajar kita yang duduk dekat sana, dia simpan duit, dia beli $10,000 bangunan tingkat atas saja. Dia beli tingkat bawah. Dia beli, lepas tu dia dapat 3 tingkat. Dia buat hotel, dia buat restoran. Akhirnya dia jemput ahli keluarga daripada Malaysia datang dan tinggal di Turki. Mereka meniaga restoran Malaysia di Turki. Jadi saya mula lihat bagaimana satu masa di Damsyik, Syria, anak-anak muda Malaysia memulakan perniagaan dengan apa yang saya sebut. Kalau saya nak mula sekarang, saya nak easy going, saya nak usia tua saya merasa hidup di perantauan. Istanbul adalah bandar pelancongan yang sangat hebat dan saya tahu bagaimana cara memulakan perniagaan yang saya kata mula dengan apa yang ada. Bawa sikit duit, beli bangunan kecil, murah, renovate, sewakan bilik dengan harga $10 ke $15 USD. Bersusah-susah sediakan makanan untuk mereka yang mencari makanan murah. Tetapi akhirnya, kalaupun saya ada wang dan saya ada modal pusingan untuk 24 bulan bertahan di Turki pun, saya tidak akan melakukannya. Kerana saya mula melihat bahawa pelancongan tidak akan menjadi kunci ekonomi yang tertinggi di dunia apabila penduduk dunia mula menghadapi krisis-krisis lain yang menuntut kewangan yang lebih besar. Iaitu krisis makanan, krisis inflasi di mana wang yang dulunya mereka dapat tabung untuk bagi melancong, sekarang wang tersebut telah hilang dalam kenaikan harga tepung, telah hilang dalam kenaikan harga minyak dan telah hilang dalam kenaikan bermacam-macam perbelanjaan harian. Berarti saya mula akan menganggap sektor ekonomi bukanlah mudah. Apatah lagi kalau saya pergi ke Turki mengambil segmen apa yang dipanggil sebagai backpack. Di mana saya mengharap pelancong-pelancong yang mengendong beg ni berarti mereka yang paling terjejas. Kalau kita buat backpack ni, kita mengharapkan kumpulan pelancong dari kelas ekonomi yang paling rendah. Bila ekonomi mengudum, yang tak boleh langsung bergerak adalah orang-orang bawahan. Berarti saya tutup file dengan mengatakan impian. Saya pernahlah ada impian tuan-tuan bila saya pergi ke Turki dan berjumpa dengan ramai pelajar-pelajar Malaysia yang saya kagum. Mereka belajar bekerja kumpul duit, kemudian selepas habis mereka belajar, mereka bekerja. Akhirnya dalam tempoh 4-5 tahun mereka bawa mak ayah mereka datang, mak ayah mereka bawa sedikit jual harta tanah di Malaysia apa semua. Mereka berjaya memiliki hotel-hotel yang saya pergi tidur pun menarik lah tuan-tuan. $20 dalam hotel Mood Malaysia. Saya boleh makan petai, berbual dengan orang Melayu, minum teh Melayu. Saya boleh tengok bagaimana kelas mukhadam diajar, di mana anak-anak Melayu yang tinggal di sekitar Istanbul datang mengaji Quran di floor kedua. Jadi ini telah memberi gambaran kepada saya. Perniagaan sektor pelancongan backpack atau sektor pelancongan runcit adalah satu yang sangat marvelous. Tetapi ia akan menjadi yang paling lambat bangun. Kerana yang paling teruk terduduk adalah penduduk dunia yang terjejas. Saya nak ingatkan lagi saudara bahawa 800 juta orang telah jatuh ke paras miskin. Ingat kan? 800 juta orang telah jatuh ke paras miskin akibat COVID saja. Berarti jumlah penduduk dunia ni ada 7.2 bilion. 800 juta orang telah jatuh ke paras miskin. Telah jatuh. Berarti sebelum ni 800 juta ni tak miskin. Mereka berada di seluruh dunia, daripada negara yang semaju Amerika, sampailah negara miskin seperti India, sampailah negara terpencil seperti Kemboja, sampailah negara yang berkrisis ekonomi yang menunggu muflis seperti Tunisia, Meksiko dan juga Tunisia, Meksiko, Argentina. Dan mereka juga adalah orang yang telah pun muflis seperti penduduk yang telah berada di Sri Lanka. Jumlah ini telah meningkat, menjadikan apa yang saya sebut membina rantaian perniagaan untuk mendapatkan duit daripada kocek ekonomi kecil. Musnah di peringkat antarabangsa. Berarti bagi orang macam saya akan mula menganggap bahawa backpack adalah perkara yang paling perlahan. Tapi kalau saya nak membantu ekonomi pula, saya kena merancakkan ekonomi Malaysia untuk memastikan semua sektor hotel yang berada di semua sektor hotel murah dan juga mereka yang ada dalam inap desa masih boleh hidup dengan menggunakan ekonomi domestik. Itu masih ada harapan. Tetapi kreatifnya, kalau kita tengok pada kerajaan sekarang yang tak stabil tuan-tuan, saya tahulah Datuk Seri Nancy Shukri ni orang dia cerdik. Tapi bila dia berada dalam keadaan yang kerajaan yang sangat lemah, seorang pemimpin wanita yang saya anggap prolific, dinamik, yang ada banyak idea pun tuan-tuan, dia tak mampu buat apa-apa. Hinggalah kementerian dia saya anggap antara kementerian yang paling tepu dah tak berfungsi ni negara ni. Walaupun memiliki seorang menteri yang sebenarnya
sangat hebat. Tapi oleh kerana politik Malaysia telah menjadi bercelaru, banyak benda yang berlaku dalam negara ni kita tak dapat susun kerana semua orang sedang menyusun kedudukan politik mereka. Berarti tidak ada ahli politik hari ini bertindak dengan memfokuskan 100% tindakan mereka adalah menyusun kehidupan kita. Kerana mereka terpaksa menyusun kehidupan mereka untuk memastikan siapa yang akan berkuasa dalam PRU 15. Saya tak pernah meniupkan semangat anti politik, tuan-tuan. Saya stream dengan tuan-tuan dengan mengatakan apabila kita diabaikan oleh orang politik, kita harus belajar mandiri. Tak guna saya buat stream ni, kita pakat tuan-tuan pakat doa bantai orang politik. Saya nanti saya preview, saya delete je. Bukan delete, saya ban. Sebab tujuan saya stream pada saudara, setiap kali saya bercakap tentang realiti politik, saya tidak akan meniupkan kebencian. Saya memberikan saudara fakta untuk membolehkan kita bekerja menyelamatkan diri kita tanpa maki orang. Sebab maki orang ni pun tuan-tuan buat penat dia. Maka tu saya kata 3 perkara yang saya bagi tahu kepada saudara adalah, satu, kita akan berdepan dengan krisis apa yang disebut 365 hari dunia akan diancam oleh ketidaktentuan cuaca ataupun dipanggil sebagai isu climate change, peningkatan suhu. Yang kedua, krisis peningkatan suhu akan menyebabkan bekalan makanan terjejas dengan teruk dan ditambah buruk lagi. Blok-blok makanan akan mula dibentuk oleh negara-negara yang mempunyai ikatan tertentu. Selain daripada hasil tuaian yang mulai perlahan dan juga hasil tuaian pada tahun-tahun akan datang juga akan mulai berkurang dengan mendadak kerana fenomena El Nino telah menjejaskan seluruh dunia, maka berhati-hati dengan krisis makanan. Yang ketiga, saya bagi tahu pada saudara juga bahawa keadaan ekonomi dunia tidak akan pulih sepenuhnya kerana krisis tenaga. Peperangan yang telah membawa kepada pembentukan perebutan krisis tenaga juga akan menjejaskan industri di seluruh dunia. Itu yang saya share malam ni pada tuan-tuan. Saya ucap terima kasih. Walaupun audio sikit sejejas, saya pakai mic baru tapi mungkin tak test, dia agak buzzing. Dan saya ucap 1,300 orang yang stay malam ni. Begini tuan-tuan, sambil tu saya nak ceritalah sikit pada tuan-tuan. Bila kita stream ataupun saya naik posting, saya selalu nasihat. Saya tak suka guna kata-kata yang melukakan hati saudara. Tapi saya bagi tahu macam gini, syaitan, apa itu peranan utama syaitan? Ialah memencilkan dirinya untuk tidak kelihatan seperti syaitan. Supaya dengan penyamaran supaya dia tidak kelihatan seperti syaitan, maka mudahlah dia menghasut manusia. Tapi tuan-tuan janganlah masuk ke dalam tempat saya dengan Facebook nama sedap Ali bin Abrah lah, Omar bin Abu Bakar lah. Tuan-tuan masuk dalam Facebook saya menggambarkan inilah syaitan yang boleh dilihat. Berarti bodohnya syaitan yang masuk ni dengan Facebook ni, dia telah menampakkan diri dia sebagai baruah syaitan dengan meniupkan kenyataan yang melaga-lagakan orang, dengan kenyataan untuk meniupkan kebencian. Saya bagi tahu, tak ada kena-mengena tentang story Wan Kamarudin saya posting tadi, nak jadikan debat panjang tentang menghina orang-orang Syiah. Tak ada kena-mengena pun tuan-tuan. Dan tuan yang komen 2-3 orang tu pun tuan-tuan tak tahu apa. Tuan-tuan duduk tengok Facebook, lepas tu orang bercakap tentang Syiah, tuan-tuan collect, lepas tu tuan-tuan cuba menjadi syaitan percuma. Tuan-tuan pergilah masuk ke dalam Facebook saya, nak tunjuk kepandaian tuan-tuan. Tuan-tuan kalau terror, pergi debate dekat Facebook Syiah, pergi ke dalam Facebook Syiah, cela orang Syiah. Barulah ilmu tuan-tuan teruji. Tuan-tuan datang dekat Facebook saya yang hanya bercerita mengenai bagaimana kami telah berada dalam kawasan Hizbullah dan menerima layanan yang baik, untuk mengingatkan saya pula, sesungguhnya Syiah itu adalah musuh Islam yang nyata, yang bersembunyi dari dalam untuk memusnahkan orang Islam. Saya tak tahu nak cakap apalah. Apa punya bodoh punya jenis orang Islam yang ada yang masuk komen tu, punya pariah lah, punya teruk. Tuan-tuan tak faham apa-apa tentang Bai'ah Bai'ah 1967. Saudara tak tahu apa itu Bai'ah Hasan Nasrallah dan juga Jeneral Ali. Saudara tak tahu apa itu Bai'ah Palestin dan juga Bai'ah orang Hizbullah untuk memerdekakan Baitul Maqdis. Saudara jangan pukul rata, sebab saudara kelahi Syiah ni di peringkat kampung saudara. Saya bercerita ni liga antarabangsa. Berbeza. Jadi jangan masuk dalam Facebook saya. Kerana tuan-tuan telah kecewa menjadi manusia dan menyerahkan diri saudara untuk jadi syaitan. Saudara nak syaitankan semua benda dalam page saya. Saudara memilih untuk menjadi syaitan, tu saudara punya masalah. Tapi page saya dengan tegas nak menyebarkan untuk kualiti, meningkatkan kecerdikan. Selain cerdik, kita bersifat kritis. Kita tak buang kasih sayang. Kita tak buang kemanusiaan. Jadi benda-benda bodoh. Beginilah tuan-tuan.
Kalau saya nak berurusan dengan syaitan, saya akan berurusan dengan syaitan yang sebenar. Jadi tak perlu baruah-baruah syaitan masuk dalam page saya dan cuba menjalankan kerja syaitan yang sebenarnya, menampakkan saudara adalah syaitan yang paling bodoh. Itu pesanan saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya akan mula stream dengan kisah menarik untuk saudara yang ingin tahu sejarah Alang Saleh, iaitu lelaki di balik pembentukan Kerajaan Negeri Sembilan. Besok akan ada teater Alang Saleh. Orang minta tolong saya promote teater ni kerana sejarah Alang Saleh tidaklah begitu popular di Rembau Negeri Sembilan, Jempol itu. Besok kita akan dengan Ahmad Tamimi Sarigar, kita ada dengan K. Rahman. Saya rasa 3 hari saya akan membantu untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengetahui mengenai Minangkabau, Pagar Ruyung dan juga pembentukan Kesultanan Negeri Sembilan. Bagaimana wujudnya undang, bagaimana wujudnya adat pepatih dan menjadikan sistem Kesultanan Negeri Sembilan sangat unik. Dan saya beritahu pada saudara, warning saya tadi adalah serius. Saya dah sampai satu level nak bagi tahu, kata saya tak pandang ni haters lah. Saya pandang ni semua baruah-baruah dan macam syaitan ni. Janganlah masuk ke tempat page saya. Kalau saudara nak test kesyaitanan saudara, pergi test di tempat yang apabila orang azan saudara dapat rasa panas dia. Saudara pergi test di tempat apabila orang baca kalimah suci, saudara akan menggelupur. Datang ke tempat saya pun tak guna tuan-tuan. Saya bukan ustaz dan saya bukan ulama. Saya hanyalah streamer yang mengumpul fakta untuk berkongsi dengan saudara bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan kita semua dalam menghadapi apa itu kehidupan yang real berasaskan fakta. Kalau tuan-tuan mempunyai pengetahuan tentang akhir zaman, tuan-tuan lebih tahu tentang Imam Mahdi dan tuan-tuan telah menerima amanat daripada Nabi Isa, buka page saudara dan cerita dekat sana. Tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.